Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Kolej Matrikulasi Johor. Nama diberi Nur Alia Fatihah binti Yusof. Saya mewakili modul 1 Sains Hayat Sistem 2 semester bagi sesi 2021-2022. Saya daripada K6 MSP 18 dan nombor calon saya adalah MS23. Saya ulang lagi sekali, nombor calon saya adalah MS23. Tanpa membuang masa, saya akan mengajukan manifesto saya yang pertama, iaitu sebagai seorang ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar, saya akan mengambil langkah yang lebih drastik untuk mengambil sebarang masalah atau isu untuk dibawa ke pihak pengurusan atasan. Sebagai contohnya, masalah-masalah di Kolej Kediaman ataupun aduan-aduan yang diajukan oleh pelajar di Kolej Matrikulasi Johor. Hal ini kerana sebarang masalah yang berlaku di Kolej Kediaman ataupun di tempat-tempat awam seperti bilik tutor ataupun dewan kuliah akan mengganggu sesi pembelajaran pelajar. Sesi saya yang kedua pula adalah tidak menterhadkan penggunaan Wi-Fi di sekitar kolej. Hal ini kerana Wi-Fi hanya boleh digunakan di kawasan umum seperti masjid, perpustakaan. Tetapi bila di Kolej Kediaman, ada setengah pelajar yang tidak dapat menggunakan rangkaian Wi-Fi yang ada di Kolej Matrikulasi Johor. Jadi apakah kegunaan atau fungsi Wi-Fi di kolej jika kita tidak dapat guna sebagai seorang pelajar? Betul? Pakej plan data yang dibeli oleh pelajar setiap bulan dengan harga yang melebihi RM20-30. Tetapi rangkaian di kolej pula tidak membantu. Dan sekarang pula kadang-kadang kita akan ada pembelajaran secara hybrid. Jadi jika kita pulang ke kolej pada waktu yang akan datang nanti, bagaimana dengan pembelajaran online? Adakah ia akan menjadi bebanan ataupun ia akan menjadi sebuah kemudahan bagi pelajar? Maka fikirkanlah, jika saya menjadi seorang ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar, saya akan berusaha untuk bolehkan penggunaan Wi-Fi di Kolej Kediaman agar pelajar dapat mengurangkan belanjaan mereka untuk pakej plan data yang harganya sangat tidak masuk akal. Manifesto saya yang ketiga pula adalah mengadakan aktiviti kokurikulum untuk membantu menambahkan markah kokurikulum bagi pelajar. Hal ini diketahui kerana jika kita berada di Kolej Matrikulasi Johor dan Kolej Matrikulasi Johor merupakan pra-university, antara salah satu kriteria yang kita perlu ada adalah aktif dalam bidang kurikulum. Jika pelajar hanya fokus dalam bidang pembelajaran sahaja dan ingin mencapai CGPA sebanyak 4.0 tetapi markah kurikulum rendah, pasti pihak universiti akan berfikir, apa pelajar ni buat? Adakah mereka belajar sahaja tanpa bergiat aktif dalam bidang kurikulum? Jadi aktiviti-aktiviti yang menarik seperti ceramah ataupun pertandingan yang mudah dilaksanakan seperti pertandingan menyanyi, pertandingan bersyair, puisi dan sebagainya. Perlu pelajar yang dapat bertanding ataupun menyertai aktiviti-aktiviti ini dapat menyertai aktiviti tersebut pada waktu yang lain. Sebagai contoh yang lain, kita juga dapat mengadakan pertandingan bahasa Inggeris seperti public speaking, storytelling, debate competition dan sebagainya. Aktiviti kokurikulum lain yang tidak melibatkan pembelajaran adalah video gambar ataupun video memasak terbaik ataupun video vlogger terbaik. Perkara-perkara ini bukan sahaja dapat menambahkan markah kurikulum pelajar tetapi dapat juga menunjukkan atau menonjolkan bakat pelajar di Kolej Matrikulasi Johor. Manifesto saya yang keempat pula mungkin bunyinya sama dengan manifesto saya yang pertama tetapi ada bezanya. Baiklah, manifesto saya yang keempat ini adalah mempercepatkan proses aduan. Seperti yang saya beritahu pada awal video tadi, ya, memang banyak aduan dan pelajar telah melakukan sebaik mungkin untuk mengajukan aduan. Tetapi aduan ini selalunya diabaikan ataupun diambil enteng oleh pihak pengurusan atasan. Saya sebagai seorang pelajar dan jika saya bukan sahaja menjadi jawatan kuasa perwakilan pelajar hanya untuk mendapat nama atau jawatan, saya ingin membantu pelajar untuk mengatasi
Saya juga ingin membantu pelajar dan diri saya sendiri juga sebagai pelajar agar perkara-perkara yang tidak dapat diingini dapat dielakkan, supaya kehidupan pelajar di kolej lebih aman dan tidak berlakunya pelbagai perkara-perkara yang tidak diingini. Dengan berakhirnya manifesto saya yang keempat, ingin saya bertanya semula kepada anda yang melihat video ini. Pilihlah bukan kerana rupa, bukan kerana populariti, tetapi pilihlah yang sebenar-benarnya yang dapat membimbing pelajar dan dapat mewakilkan pelajar ke arah yang lebih baik. Jadi kawan-kawan, berdiri saya di sini, lagi sekali ingin saya katakan, pilihlah yang betul, pilihlah yang benar. Jangan kerana populariti atau rupa. Tekan visi saya. Visi tanpa aksi adalah halusinasi. Jadi fikirkan semula slogan saya tersebut. Visi tanpa aksi adalah halusinasi. Tanggungjawab ataupun populariti. Terima kasih kerana menonton video saya. Ujilah saya sebagai jawatan kuasa perwakilan pelajar anda. Sekian, terima kasih.